Boleh dengar suara tak? Boleh. Boleh ya. Antara kawan-kawan awak masuk ni, saya nak tanda sikit latihan ni. Jadi yang lain tu keluarkan pen merah lah. Keluarkan pen merah untuk tanda buku SPS ya. Pertama bagi mereka yang dah buat lah. Saya akan gunakan yang Jok Jazwan ni sebagai contoh ya, sebagai model, sebagai contoh ya, yang belum ditanda ya. Saya pun kena tengok juga lah yang mana tak ditanda lagi. Ini okey. Saya nak tanda nota tu mungkin kemudian sikit lah. Nota ni sebab nota ni sama je kan. Cuma yang buku SPS tu ya. Kalau nota tak ada benda lah. Tengok je lah nota. Ni nota ya, nota tak ada apa. Kecuali ada latihan informatif lah. Kalau ada latihan informatif, ini pun ni apa latihan lah. Dah tanda belum? Dia tak tanda lagi ya? Okey, boleh tanda. Siapa yang ni ada ni, boleh tanda. Ini latihan informatif 2.1. Sebab hari ni 1 jam setengah. Jadi setengah jam pertama tu untuk tanda. Okey, sedia ke? Keluarkan buku nota awak ataupun buku SPS ya. Kalau buku SPS nanti kita guna buku SPS. Sekarang ni kita nak tengok buku nota dulu. Buku nota yang ada salin latihan informatif ya. Kalau ada satu contoh rantai makanan, kena pasti pengeluar dia Kobis. Okey, pengeluar Kobis. Guna primer belon cas. Pengguna sekunder ayam, pengguna tertiup ular. Okey. Berdasarkan rosma berikut, bina siratan makanan. Siratan makanan. Siratan ya. Pokok padi, belalang, beruncas, tikus, burung pipit, burung hantu. Okey, betul semua ya. Ada yang ada sebahagian daripada awak saya dah hantar, dah tanda. Tak apalah. Siapa yang saya dah tanda yang ni? Ada tak? Cuba beritahu. Nah, hitam saya dah hantar ke yang ni? Feedback ni, soalan ni. Hitam ke ataupun kerja C ke? Ada tak? Ataupun jajakan, ada tak saya dah hantar yang ni? Respon. Amalkan kesan jika pokok mati akibat kemarau dan panjangan. Tak ada? Apa tu, cuba onkan kamera. Okey, kondensasi dan kegiatan. Faris, awak ada tak ini Faris? Yang latihan yang saya tengah tanda ni, ada tak saya dah return ataupun dah saya tanda, dah sembang yang awak punya? Saya dah return berapa? Ha? Sekejap je. Ataupun orang lain? Macam mana dengan orang lain? Ada tak siapa? Yang hitam ke? Onkan kamera hitam. Terangkan peranan organisma. Tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okey. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Betul.
Tumbuhan hijau mengekang kandungan karbon dioksida dan oksigen dalam udara melalui fotosintesis dan menyerap karbon dioksida dan bebaskan. Okey, betul. Jalankan dua langkah untuk menyimakkan air, menyimpan air hujan, menggunakan sumber. Tak ada. Nak hitam? Awak punya buku saya tak tanda lagi ni. Ha? Ada tak siapa yang nak tanda? Belum tanda? Belum. Ada yang dah tanda ni, saya dah return ni. Siapa Tanda saya nak jadikan sebagai panduan lah. Ni nota nota tak ada apa lah. Nota. Kalau nota tu tak apalah, saya tak tanda tak apa. Saya tahu nota awak tu betul lah tu, awak sebab salin je kan. Kecuali nota yang complicated sikit, saya tanda lah. Okey. Saya tanda. Ni saya tanda. Saya tanda lah ni. Okey, tak ada apa. Saya tanda. Okey, keluarkan buku SPS ya. Buku SPS. Sila keluarkan buku SPS sekarang ni. Kita akan semak sama-sama. Start daripada kita tengok ini nota. Ini pun nota. Okey ni. Daripada awal lah. Ni dah tak ada tanda, tak tanda lagi ya? Tak pernah tanda. Ya, Cak Zazan. Saya macam pernah tanda dah sini. Dah ada dah, saya tanda dah. Okey, sudah. Semua nampak dah ni. Apa yang buku dia belum ditanda, buku SPS belum tanda, ambil pen merah. Cek ni, kalau nampak. Kalau nampak Kalau tak nampak, beritahu lah. Sebab saya tidak dapat nak menyemak semua. Jadi bila awak hantar SPS tu dalam bentuk image, jadi saya tengok sebentar lalu, saya tengok cukup, okey boleh. Mana saya bagilah apa tu, thumb up lah, simbol ataupun emoji thumb up. Ini bagus lah tu. Cuma dari segi betul tak betul tu saya kena tengok satu-satu semula lah. Ya. Ini untuk yang maksud pertama. Kemudian yang kedua, saya akan pergi terus lah pada yang latest punya lah. Yang latest punya. Yang ketiga. Setengah jam pertama ni kita akan tengok buku SPS dulu Okey, ini pengelasan tumbuhan awal-awal itu. Okey, ini masih lagi pengelasan organisma dengan kekunci dikotomi. Dan praktis pengukuhan satu. Okey, ini sama juga ya. Praktis pengukuhan satu. Kemudian bab 2, 2.1.
2.2 rantai makanan dan sirata makanan. Kemudian kita nutrien iaitu kita karbon, kita oksigen dan kita air. Kemudian habitat, spesies, populasi, komuniti dan ekosistem. Dan ini penyesuaian organisma terhadap iklim habitat. Kemudian interaksi antara organisma. Ini sambungan dia. Mungkin ada yang buku saya tak tanda lagi, jadi dia boleh tengoklah nanti ya. Sebab ini nanti saya akan share video ni setelah saya dapat video ni daripada yang merekod ni. Siapa yang rekod ni? Ni Tong. Dan ni faktor yang mempengaruhi saiz populasi. Kemudian ni adalah latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan. Okey, ini latihan pengukuhan. Jadi nota tak ada apa lah. Nota tentang bab 3. Okey, di sini. Sini belum tanda ya. Sudah ini, sudah tanda ya. Sudah tanda situ. Apa yang belum saya tanda boleh tengoklah ya. Okey. Okey, yang ni bila saya cek balik vitamin B tu anemia tu betul lah. Ini. Saya cek semula, anemia pun boleh. Kesan kekurangan vitamin B ya. Dr. Jazwan, saya tak sempat nak betulkan balik. So anemia tu diterima. Okey. Okey, yang ni hasilnya boleh tanda lagi ni. Kepentingan nutrien. Hasilnya belum lagi sini. Okey, belum lagi ya. Jadi kita semak sekarang ya. Siapa yang tu kita semak sekarang sama-sama. Untuk masa yang setengah jam pertama ya. Okey, nampak tak? Oh, sama yang tadi. Silap. Tak payah. Silap ya. Mana tadi ni? Itu sudah ya. Ni. Ini yang belum kan? Betul tak? Cok Jazwan. Jazwan? Betul tak ini? Ini belum kan? Saya belum return markah kan? Ataupun tandaan kan? Betul ke? Cok Jazwan? Boleh awak respon sikit? Jazwan? Belum. Okey, yang lain tu tengok ya sama-sama. Okey, yang satu tu apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Gizi yang mengandungi semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul ya. Betul. Nilai kalori. Nilai kalori ni apa ni? 17.2 darab dengan 100 tambah dengan 22.2 darabkan dengan 60
tambah dengan 38.5 darab dengan 5 ya. Okey, jadi dapat 1720 je ni lah. Okey, 1720 kemudian 1332, okey. Kemudian 192.5 ya. 192.5 tu sebab 38.5 darab dengan 5 ya. So dapat bila kita total 3244 ya. 3244 tambah 0.5. 3244.5. Okey, 3244.5 kilo joule ya, kilo joule. Okey, nilai kalori. Kalau kalori ni kita tak perlu ada gram lah ya. Kita kilo joule je. Okey. So unit dia ni Jazwan ya. Kilo joule je. Tenaga ya. Okey. Kemudian kita tengok di bawah tu. Orang muda lebih, okey, orang sakit lebih, besar tinggi, lelaki berat, iklim sejuk lebih, kerja berat lebih. Okey. Itu. So kita simpan dulu. So, next. Ini nota apa tu? Vitamin. Vitamin tu ya. Saya je lah. Vitamin lah, bukan vitamin. Ini nota, tak lupa. Ini pun nota, salin je. Ini pun nota. Saya dengan lukis lagi ya. Oh, rajin tu ya. Saya tak warna tak. Okay, ini pun nota. Nota tu awak write je lah, awak write sendiri ya. Oh, ni. Masuk dalam struktur sistem pencernaan. Awak hantar dah ni ni one nama dia? One Danish. One Danish. Okay, kita check ini ya. Lepas ni hantar. Awak ngelak semua. Awak ngelak semua Danish. Ikut dia tu lah ya. Dia date tu. Okay, kita tengok mulut kita. Jangan semok ah. Undi Hempedu, dua denom. Betul ke dua denom? Dutus apa tu? Kita cek sikit. Oh, terbalik lah ni. Ini dutus terbalik. Ni patutnya dua denom ni. Ya, Jazwan ni dua denom. Dua denom. Ya. Balik ya, terbalik. Balik usus kecil ke rectum, esophagus, hati, perut, pankreas, usus besar, dubur. Okey. Okey ya, Jazwan ya. Terbalik itu je. Antara ductus dengan bukan ductus tu, dia nama penuh dia ductus Hempedu. Tinggal perkataan Hempedu ya. Ini patutnya ductus Hempedu. Hempedu. Okey.
Okay, bawah tu. Kalau awak dah buat tu, siapa-siapa yang dah buat tu sila semak warna merah. Penguraian molekul besar, okey, sebagus perut dua denum, sus kecil, sus besar, atom. Okey. Okay, save Kemudian kita tengok soalan lain. Ini. Mulut, esophagus, perut, usus kecil. Menembuskan jus pankreas yang mengandungi enzim. Menembuskan jus pankreas yang mengandungi enzim. Yang merembeskan jus pankreas ni usus kecil bukan pankreas Menghasilkan empedu, undi empedu. Pankreas mencernakan no. Balik ni Maksudnya mencerna karbohidrat, protein, lemak ni usus kecil menyerap semula air. Rectum depan. So ni tadi ni salah lah. Okey, kemudian bawah tu peristalsis. Okey. Memusnahkan bakteria, betul, menyediakan keadaan biasa untuk tindakan enzim. Ni patutnya ni je ni. Mencernakan protein. Asyik mencernakan protein. Oh, bukan Bukan. Okey, bukan Yang mencernakan protein ni siapa? Sepatutnya mencernakan protein ni enzim kan? Enzim apa? Enzim protease ataupun enzim pepsin Okey, yang mencernakan protein ni. Bukannya asid So, salah lah. Menecerahkan sifat akali asid, akali ailio. Ailio bukan akali Ailio adalah neutral. Okey. Dan menghentikan tindakan enzim amylase leo. Tapi sebab ni dah salah ni, menecerahkan sifat akali ailio. So maknanya ini yang betulnya ni dengan ni je lah. Ini salah lah. Okey, mana ni? Kita nak saya nampak sikit semua sekali. Hilang dah. Ada lagi ni. Ini saya dah return. Ini tadi. Ini sudah. Ini adalah. Dan boleh semak dah ni? Jakan boleh semak tak? Jah? Boleh semak dah ni? Nampak tak? Nampak. Okey, mulut. Jenis enzim amylase leo akan dicerna kanji. Hasil kenaan dia maltosa. Okey.
Kemudian perut jus gester, penebisan dia jus gester. Itu makanan yang dicerna protein. Usus kecil jus pankreas. Enzim lipis untuk lemak, asid lemak dan kolesterol. Dan yang ni kanji usus atas protease. Amino ni selain pada protease kita juga boleh terima sebagai eripsin eripsin. Ini tadi selain pada protease kita boleh terima sebagai tripsin. Okey. Kemudian karbohidrat asid amino, lemak ni asam lemak dan kolesterol. Tandakan dua organ dalam salur pencernaan yang mana pencernaan makanan tidak berlaku. Esophagus, usus besar. Okey. Gitu ya. Apakah suatu yang lebih XY? X tu apa tak nampak? X tu laktil laktil. Okey, laktil betul. Y kapilari darah. Tandakan dua sistem badan yang terlibat dalam makanan di usus kecil sehingga ke sel-sel badan. Sistem pencernaan, sistem darah. Okey, betul. Namakan proses pengagihan asid akhir asimilasi. Padamkan asid amino membina, betul. Glukosa menghasilkan tenaga, betul. Asid lemak dan kolesterol bergabung untuk membentuk lemak, betul. Namakan proses penyingkiran tinja, penyah tinjaan, azlim menghadapi sekarang, sembelih. Kemudian cadangkan foto. Dua cara untuk mengatasi masalah yang dinyatakan di 6A. Sebalik lah tu mengambil pelawas dan air yang secukupnya dalam gizi. Pelawas dan air. Okey, bagus. Itu settle. Okey, soalan tahan pengukuhan. Vitamin X mempunyai ciri berikut. Vitamin X mempunyai ciri berikut mencegah penyakit skawi. Kalau skawi C lah Makanan yang manakah mengandungi kandungan karbohidrat yang tinggi? Nasi, roti, tomato, ikan. So, karbohidrat dengan roti lah. 1 dan 2 Antara proses berikut yang manakah menyebabkan pergerakan makanan melalui usus? Peristalsis. Jadual di sebelah menunjukkan 3 jenis makanan yang nilai kalori dalam 1 gram makanan itu. Okey. Seorang murid bersarapan pagi dengan mengambil 200 gram nasi, 100 gram telur ayam dan 50 gram pisang. Itu nilai kalori yang telah diambil oleh murid itu untuk sarapan paginya. Okey, jadi nasi diambil 200 gram. Dalam jadual ni kalau 100 gram 1,500. Jadi kalau 200 maknanya 3,000. 3,000. Kemudian diambil 100 gram telur ayam. 100 gram maknanya 700 lah. Kemudian diambil 50 gram pisang. Jadi pisang kalau 100 gram 350, separuh daripada 350 ialah
100 apa? 175 lah. Okey, jadi tambahlah. 3,000 tambah 700 tambah 175, jadi 3,700, 3875 kilo joule ya. So D ya, betul. Kemudian soalan bahagian B. Gizi seimbang memenuhi nutrien daripada semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Bulatkan 2 penyakit disebabkan oleh kekurangan kalium. Jadi kalium, kekejangan otot, krem dan lumpuh. Okey, lumpuh. Ya, osteoporosis ni kalsium riket, vitamin D ataupun fosforus ya. Fosforus. Kemudian soalan B, lengkapkan penyataan ni dia apa ni? Raja Satu menunjukkan seorang lelaki yang menghidap penyakit kekurangan sejenis nutrien. Ni kalau beguk ni iodin lah. Goiter, iodin. Okey. Okey, jadi kita dah sini. Inilah. Oh, kita sekarang dah pukul 12. Saya kena sambung untuk perbincangan kelas hari ini ya. Baik, kita stop di sini untuk semakkan buku SPS. So, untuk kelas hari ini kita ambil attendance dulu. Kita ambil dulu ini. Ini GM ke-10. GM 10. Saya nak tengok sikit attendance. GM 10. Boleh on kamera tak? On kamera. Marathon. Ada marathon. Saya kecek. Silakan kepada apa dalam sini lah. Marathon Jia. Kam Semzinam. Semzinam. Oh, Semzinam. Ya, cikgu. Punya line okey ya? Keluar masuk. Itu Faris. Awak hantar kerja tadi ya? Dan Daniel Hakim. Daniel Hakim on kan kamera. Syarifah. Tak telefon Syafiqah. Syarifah. Tak telefon Syafiqah. Syarifah. Dia kata ada masalah line. Masalah line sama. Cok Gazwan, Naitom. Apa lagi ni? Kemudian Anik. Ada lagi tak? Saya tak tanda. Wan Muhammad Danish. Tak ada. Nazir ada? Nazir tak ada. Nazir tak ada. Okey. Kemudian siapa lagi ni? Sabikah. Hajar ada Hajar. Hajar tak ada? Hajar tak ada kan? So yang kata Hajar, Syafiq, Samihah ada. Samihah ada. Okey, tak adanya. Ain Syafiqah, Hajar, Nazir, Syakiri ada. Dalam grup dah ni. Takut saya terlepas pandang lah, tak perasan lah. Tak ada semua dah ada. Okey, semua dah tanda. Jadi 4 orang lah tak ada. So yang last kita tengok bab 4 kan? Betul ya? Betul ke? Bab 4 iaitu kesihatan manusia ya. Kesihatan manusia. So kita berhenti pada hari sebelum ni di mana? Penyakit dah. Penyakit
penyakit. Ya, penyakit sini. Yang ni lah. Leptospirosis Okey, untuk yang ni sampai habis yang 4.1 tu, saya tak akan terus yang ni. Saya akan pergi pada 4.2 hari ni. Saya ada share video iaitu video yang ni lah, yang sambungan daripada ni dalam YouTube. Nanti saya bagi link tu. Sebab saya dapat yang ni untuk kelas 2 mutiara tadi. So untuk hari ni kita akan terus masuk kepada 4.2 4.2. Untuk yang sambungan nak sampai kepada 4.2 tu awak tengok nanti YouTube. Tengok YouTube. YouTube tu saya ada nanti share. Kita share nanti lepas kelas nanti dia punya link tu. So ini kita akan lihat 4.2 pertahanan badan. Pertahanan badan ataupun body defense sesuai dengan apa keadaan yang sedang berlaku sekarang ni. Jadi kita tengok pertahanan badan. Adakah badan kita mempunyai antibody yang mencukupi untuk melawan patogen ataupun penyakit yang datang menyerang? Jadi itu persoalan dia. Jadi patogen ni seperti mana yang saya jelaskan dulu, patogen ni ialah mikroorganisma yang mungkin terdiri daripada bakteria, virus, alga, kulat ataupun protozoa. So ada 5 ni tu. Mana patogen tu nama umum lah. Nama umum. Dia juga boleh disebut sebagai benda asing. Benda asing, patogen. So patogen disebut patogen, ingat ada mikroorganisma. Mikro tu halus lah. Halus. Benda seni. Benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Yang mungkin terdiri daripada alga, kulat, boleh jadi bakteria, virus dan juga protozoa. Jadi patogen ni juga disebut sebagai benda asing. Foreign substances, benda asing. Jadi kalau benda asing dia masuk ke dalam badan kita, sistem badan kita akan detect ia sebagai musuh. Sebagai enemy. Sistem badan kita ni. Terutamanya darah lah. Darah ni ada 3 jenis darah. Badan kita ni ada 3 jenis darah. Dan darah yang bertindak dalam pertahanan badan kita adalah sel darah putih. 3 jenis sel darah, 3 jenis sel darah. Iaitu sel darah merah, sel darah putih dan juga platelet. Jadi sel darah putih ni lah yang terlibat secara langsung dengan pertahanan badan. Jadi patogen ni dia boleh masuk ke dalam badan kita ni melalui beberapa saluran. Antara saluran yang paling mudah ialah hidung dan mulut. Rongga mulut dan rongga hidung. Kalau rongga mulut atau hidung melalui sistem respirasi. Respirasi ni kita tarik nafas, kita hembus nafas. Ataupun melalui mulut, sistem pencernaan dengan kita makan. Pemakanan kita. Dan yang ketiga yang tidak kurang pentingnya juga ialah melalui sistem perkumuhan. Okey, bila sebut sistem perkumuhan ni, dia melibatkan air kencing. Air kencing kita tu. Maknanya patogen ni dia boleh masuk ataupun dia boleh keluar melalui saluran tersebut. Dan yang keempat melalui kulit kita sendiri. Terutama sekiranya kita mengalami kecederaan. Bila kita ada luka, bila kita cedera, jadi patogen ni boleh masuk ke dalam tubuh badan kita melalui ruang-ruang tersebut. Saya ulang sekali lagi, melalui sistem respirasi, hidung. Kadang-kadang kita juga bernafas guna mulut. Tapi kebanyakan kita bernafas menggunakan hidung.
Kita guna mulut ketika kita melakukan aktiviti cergas. Selepas kita berlari, kita akan tercungap-cungap kan. Kita tercungap-cungap, jadi kita bernafas menggunakan mulut. Kemudian melalui sistem pencernaan, melalui pemakanan. Apa yang kita makan, makanan tu bersih atau makanan tu kotor, ataupun melalui sistem perkumuhan, ya, iaitu air kencing dan juga kulit. Ya, kulit ni sama ada melalui luka, biasanya luka lah. Kalau kita katakan lutut kita berdarah, jatuh kan, lutut tu berdarah, luka. Jadi kalau dia terdedah kepada persekitaran yang mungkin kotor ataupun tercemar, kita boleh mendapat infeksi, ya, ataupun jangkitan. Jadi patogen ni bila dia masuk ke dalam badan, sistem badan kita ni, ataupun dengan kata lain spesifiknya, sel darah putih, ya, sel darah putih ni dia mesti musnahkan patogen tu. Ya, sebab dia berdasing, ibarat perosak lah. Ya. Kalau tidak dimusnahkan, kita yang akan musnah. Macam tu. Ya, sistem tahanan ni dia berfungsi untuk melindungi tubuh badan kita daripada diserang oleh penyakit. Jadi kalau patogen tu berjaya menakluki, ya, sistem pertahanan kita ni lumpuh, maka kita akan mudah dijangkiti oleh penyakit. Ia boleh digambarkan seperti gambar rajah ni, ya. Okey, kita tengok. Dalam badan kita ni sebenarnya dia ada 3 barisan pertahanan. Ada 3 layer, 3 layers of defense mechanism, ya, ataupun dalam bahasa mudah ada 3 lapis barisan pertahanan. Pertahanan pertama yang terdiri daripada kulit. Jadi kulit kita ni merupakan pelindung utama yang menghalang, ya, patogen daripada memasuki badan. Sebab tu kulit kita ni tak boleh cedera. Kan? Cedera mudah je. Kita garu pun, kan, luka. Bila kita garu dalam tempat yang sama tu beberapa kali, apa yang berlaku pada kulit kita? Jadi merah, kan? Jadi merah, dan lama-lama tanpa kita sedari, mungkin kulit kita tu luka. Ya? Bila luka, maka patogen akan masuk. Kan? Dia masuk. Jadi bila berjaya masuk, kita ada barisan pertahanan yang kedua. Okey, barisan pertahanan yang kedua. Siapa barisan pertahanan kedua? Iaitu sel darah putih. Okey, sel darah putih ni berfungsi melawan patogen yang berjaya masuk melalui kulit. Ya, dia berjaya masuk. Sebenarnya bukan melalui kulit sajalah. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia juga boleh masuk melalui rongga hidung, mulut, ya, dan juga melalui air kencing. Ya. Bukan air kencing sajalah, termasuklah bahagian pembiakan, ya, ataupun organ pembiakan. Organ pembiakan. Ada juga setengah tu patogen boleh masuk melalui mata. Ya, melalui mata. Sebab mata pun ada rongga. Ya. Sebab tu kan ada bila ada habuk masuk, kita rasa gatal, kan. Kita pun gosok mata kita, kan. Apa yang berlaku bila kita gosok mata? Mata kita akan berair, kan. Berair dan merah. Merah tu adalah infeksi. Infeksi daripada patogen yang masuk. Jadi air mata yang keluar tu untuk mengelakkan daripada patogen tu terus masuk ke dalam rongga mata. Ya? Itu kita punya sistem. Di dalam air mata terdapat sejenis enzim yang dipanggil lysosome. Ya, sejenis enzim lysosome yang berfungsi juga menghalang dan memusnahkan patogen yang masuk. Jadi kalau patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan kedua ni macam mana? Berjaya juga. Kan? Habis. Dia dapat tembusi. Maka kita ada satu lagi iaitu barisan pertahanan yang ketiga. Sebelum kita pergi kepada barisan pertahanan ketiga, saya nak sebut bahawa untuk barisan pertahanan kedua ni, cara bagaimana sel darah putih ini melawan patogen tu ialah melalui proses yang dipanggil fagositosis. Tahu tak apa itu fagositosis?
Ya. Okey, dia berambil daripada dua perkataan iaitu fagosit. Okey, fagosit. Fagosit ni merujuk pada sel darah putih. Sel darah putih. Sel darah putih tu sendiri. Tu tosis tu ialah dia bermaksud, ya, dia ada osis belakang, ya. Osis dia kepung. Ya, dia kepung. Langkah pertama, bila dia kenal pasti ada patogen, sel darah putih ataupun fagosit ni dia akan kepung patogen tu. Selepas dia kepung, dia akan telan. Sama kepung, kemudian telan. Telan ni makanlah. Lepas dia telan, dia akan cernakan. Dia akan cerna. Cerna ni maksudnya dia pecahkan. Dia musnahkan. Dia musnahkan. Lepas tu, dia akan singkirkan. Singkirkan. Dia remove. Dia akan remove apa yang telah dicernakan tu. Bila dia remove, apa yang berlaku kepada badan kita? Badan kita akan keluar bisul. Badan kita, kulit kita akan keluar nanah. Pasal tak ada nanah? Ya? Jadi nanah tu warna apa? Dia warna campur tak? Antara merah, darah dengan kuning kan? Kuning cair. Kan? Kalau kita picit tu, dia keluar nanah. Nanah. Nanah ni ialah, sebenarnya nanah tu adalah satu tindak balas bahawa badan kita melawan ataupun kita kata lain sel darah putih melawan patogen. Dan patogen tu telah mati. Semakin banyak nanah, makin banyaklah patogen yang telah dimusnahkan oleh sistem badan kita. Tapi itu sampai level yang kedua ataupun bahasan pertahanan yang kedua. Okey, ni perlu didetailkan. Didetailkan setiap peringkat tu. Okey, bahasan pertahanan pertama terdiri daripada kulit. Sebab itu untuk memastikan sistem pertahanan pertama kita ni mantap, kulit kita kena sihat. Macam mana kulit kita jadi sihat? Kena sasa dalam keadaan bersih. Bersih. Sebab tu kita bila mandi, kita pakai sabun. Kita gosok. Daripada kepala sampailah hujung kaki. Untuk memastikan kulit kita sihat. Tidak ada penyakit. Ataupun tidak ada luka. Kalau ada luka, kena rawat, kena tutup. Kena pastikan ia tidak diberi peluang kepada patogen masuk. Kalau masuk, mudahlah dijangkiti. Yang kedua, membran mukus. Okey, membran mukus ni boleh jadi air mata, boleh jadi air liur. Air liur. Jadi kalau bakteri yang masuk melalui mulut, jadi membran mukus yang terdapat dalam air liur boleh juga memusnahkan ataupun menghalang daripada patogen itu masuk. Tapi seperti mana saya sebutkan tadi, pada kebanyakan patogen boleh menembusi barisan pertahanan pertama. Okey, apa yang dibuat oleh kulit? Kita tengok kulit kita ya. Kulit manusia ni terdiri daripada lapisan yang liat. Tengok kulit kita. Saya tengok saja ni. Boleh tengok. Okey. Kulit kita ya. Dia lapisan yang liat sebenarnya. Sepatutnya lah. Dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Kan? Patutnya begitulah kan. Mikroorganisma hanya dapat menembusi kulit jika terdapat luka atau kecederaan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kan? Kalau ada luka atau cedera, luka ni tak mesti besar. Luka kecil je seperti mana gigit nyamuk. Kan? Bila kita kena gigit nyamuk, kita kata. Kan? Kita pun garu. Garu tu sampai luka. Itu boleh menjadi punca kepada ruang kepada patogen untuk masuk. Kita tengok kulit kita berpeluh ya. Akan cuaca panas sekarang ni, kita selalu berpeluh. Peluh dan sebum. Okey, sebum tu apa dia? Sebum ni ialah satu kelenjar bawah kulit ya, yang terdapat pada kelenjar peluh. Ini bulu ni. Okey, ni bulu roma tu. Saya tunjukkan ini ya. Okey, ni nampak ni. Ini sebum. Okey. Ini sebum.
Jadi sebum ni dalamnya terdapatnya minyak, minyak yang boleh menghalang daripada bakteria masuk secara besar-besaran. Jadi kedua-duanya, sama ada peluh ataupun sebum yang dirembeskan oleh kulit ni mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Peluh ni mengandungi urea, urea. Bahan kimia tu nama dia urea. UREA, urea. Ini bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Mikroorganisma tak suka. Pada urea. Membran mukus. Membran mukus ni ialah membran yang melapisi salur pencernaan dan juga salur pernafasan. Sama ada salur pencernaan ataupun salur pernafasan. Di mana mikroorganisma yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung. Kan kita ada bulu hidung. Jadi bulu hidung ni bertindak sebagai penapis. Ya. Dan diperangkap oleh mukus. Mukus ni macam lendir lah, lendir. Dia macam satu cecair yang terdapat sama ada dalam rongga hidung ataupun di dalam salur pencernaan. Di dalam telinga kita ada lilin pula. Lilin dalam telinga itu satu faktor yang menjadikan telinga kita tu dapat menghalang kemasukan mikroorganisma. Sebab mikroorganisma akan masuk di terperangkap. Bila dia terperangkap, itu yang jadi terbentuknya kita kata sebagai tahi, tahi telinga. Tahi telinga tu akan membentuk gumpalan. Air mata dan lendir pada faraj juga berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Jadi membran mukus ni banyak terdapat di beberapa bahagian, bukan saja di dalam mulut ataupun di rongga hidung. Barisan pertahanan kedua. Jadi barisan pertahanan kedua ni secara mudahnya sel darah putih lah ataupun white blood cell. Sel darah putih ni banyaklah jenis-jenis ada. Dia ada nama-nama dia. Ini ada 5 jenis sel darah putih. Monosit, eosinofil, basofil, limfosit, neutrofil. Dan dia punya tindakan dia adalah secara fagositosis. Saya dah terangkan tadi. Bagaimana dikatakan fagositosis? Okey, katakan ni adalah patogen. Ini patogen. Ini adalah musuh. Musuhnya itu patogen. Jadi apa yang dia buat? Dia tadi saya sebut dia akan kepung. Ini kepung dengan membuka mulut dia kepung. Kemudian dia akan telan. Telan. Kemudian dia akan cernakan. Kalau cerna, dia akan singkirkan. Singkirkan keluar. Sel darah putih ni akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Enzim ni dia berfungsi mempercepatkanlah tindak balas supaya patogen tu ataupun musuh tadi tu dapat dimusnahkan dengan lebih cepat. Okey, kita tengok tadi barisan pertama dengan barisan pertahanan yang kedua. Jadi sekiranya berjaya juga patogen ni memasuki barisan pertahanan pertama, kemudian barisan pertahanan kedua pun kalah, bagaimana dengan yang ketiga? Okey, barisan pertahanan ketiga ni dia melibatkan yang kita sedang nak belajar ni, iaitu antibody. Timbullah istilah antibody. Antibody ni kita sebenarnya, badan kita ni dia menghasilkan antibody sama ada melalui rangsangan luar, ataupun kita kena dapatkan antibody tu directly daripada luar. Seperti yang berlaku sekarang ni. Apa dia? Kita diberi suntikan untuk mencegah penyakit vaksin. Itu untuk mencegah penyakit COVID-19 kan. Jadi kita diberi apa tadi, Wan Danish?
kita diberi Vaksin cikgu. beri suntikan vaksin. Jadi vaksin tu fungsi dia sebenarnya untuk merangsang badan kita menghasilkan antibody. Ingat tu. Bukan dalam vaksin tu ada antibody. Antibody tu dalam badan kita. Dia tidak akan keluar antibody tu. Sehinggalah vaksin tu masuk ke dalam darah kita, barulah badan kita mengeluarkan antibody. Dia macam tu. Sebab apa? Sebab vaksin tu adalah benda asing. Vaksin tu adalah sebenarnya benda asing yang juga yang sebenarnya daripada virus. Vaksin tu adalah daripada virus yang dilemahkan ataupun yang dimatikan. Kemudian daripada tu dikeluarkan protein dia, kemudian diekstrakkan dia menjadi vaksin, suntik dalam darah kita, suntik dalam badan kita, dan sistem badan kita iaitu ada satu contoh nama dia limfosit, sel limfosit. Jadi saya dah sebut salah satu daripada sel darah putih yang ada adalah sel darah ataupun dipanggil limfosit. Okey, dalam banyak-banyak ni limfosit ni yang paling compatible, yang paling sepadan untuk menghasilkan antibody. Menghasilkan antibody. Jadi sel limfosit akan bertindak menghasilkan antibody apabila ada benda asing masuk ke dalam sistem pertahanan yang ketiga. Maknanya pertahanan terakhir lah tu. Kalau yang ni pun mati, kalau sel limfosit ni berjaya dikalahkan, maka kita akan dapat penyakit yang dibawa oleh patogen tersebut. Macam mana cara dia? Antibody yang dihasilkan ni dia akan melekat pada patogen, patogen dia lekat, kemudian dia akan gumpal. Dia akan gumpal. Gumpal ni maknanya dia pegang sampai tak boleh bergerak. Ibarat macam kalau kita ni tangkap penjenayah, poli tangkap penjenayah, dia garikan penjenayah tu. Bukan gari tangan saja, dia juga gari kaki semua. Tutup pelak mata, ikat, masuk dalam kuning. Maknanya begitulah sampai tahap macam tu. Jadi sistem pertahanan ketiga melibatkan sistem keimunan badan. Keimunan badan. Jadi apakah yang dikatakan keimunan? Keimunan ialah keupayaan sistem badan melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen. Saya ulang sekali lagi. Keimunan ialah keupayaan sistem badan melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen. Itu maksud keimunan. Di mana keimunan ini melibatkan penghasilan antibody. Ingat tu, gariskan ni. Antibody. Apabila terdapat patogen memasuki badan. Okey. Apakah yang dikatakan antibody? Antibody ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Antigen pula. Okey. Satu, antibody. Okey, kita ingat semula gini Patogen. Okey, patogen ni nama dia. Sekiranya benda asing tu masuk ke dalam sistem badan kita, dia berjaya menembusi sistem pertahanan pertama, sistem pertahanan kedua, dan sekarang ni dia nak masuk dan cuba memusnahkan sistem pertahanan ketiga. Sistem pertahanan ketiga ni sebenarnya yang paling ampuh lah, yang paling kuat dalam badan kita. Bila sampai kepada sistem pertahanan ketiga ni, badan kita akan, ataupun dengan kata lain lebih spesifiknya, sel limfosit akan menghasilkan antibody. Antibody. Jadi patogen yang masuk ke dalam darah yang akan berhadapan dengan antibody ini dikenali sebagai antigen. Antigen, nama dia. Nama dia kita dah
tukar daripada patogen jadi antigen. Sebab apa kata antigen? Sebab nak bagi nama tu spesifik. Antibody lawan dengan antigen. Tapi dia sebenarnya daripada patogen yang sama. Jadi apakah dikatakan antigen? Iaitu jasad asing ataupun bahan yang bukan daripada badan sendiri. Maknanya datang daripada luar lah. Datang daripada luar yang bila dia masuk ke dalam sistem keimunan kita ni, dia akan merangsang penghasilan antibody. Jadi sebenarnya badan kita ni dia perlu ada musuh masuk baru dia akan keluar. Selagi musuh tak masuk, musuh tu saya kata tadi sebagai patogen lah. Yang mana antigen yang terdapat pada patogen, molekul toksin dan sedarah daripada kumpulan darah yang lain pun boleh dianggap sebagai antigen. Lepas tu kita ada konsep dema darah kan. Dema darah. Boleh kita dema darah tak kepada orang? Ataupun awak menerima darah daripada orang lain? Boleh ke tak? Boleh tak? Betul. Kalau kita tanya soalan tu, kita boleh menerima darah kepada orang yang layak menerima darah tu. Kita akan tengok nanti siapakah yang boleh menerima darah dan siapa yang tak boleh terima darah. Bukan semua. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab kalau darah orang masuk ke dalam darah kita, kalau dia tu tidak sepadan tu bukan sama, tak semestinya sama. Sepadan ni dalam istilah bahasa Inggeris kita panggil compatible. Maksudnya dia tak ngam. Dia akan dianggap sebagai musuh. Bila darah yang tidak ngam ataupun tidak compatible dengan darah kita dianggap sebagai musuh, maka darah tu akan menghasilkan gumpalan. Maknanya darah kita akan mengeluarkan antibody untuk lawan darah orang yang baru masuk tu. Jadi bila akan berlakulah dipanggil gumpalan. Bila gumpalan, istilah mudah kita panggil darah beku. Berlaku pembekuan darah dalam salur darah. Jadi akan menyebabkan penyumbatan, the blockage of the blood vessel. Jadi bila berlakunya penghalangan ataupun kita panggil blockage tu, sumbat, maka itu akan menyebabkan kesan buruk kepada kesihatan seorang yang boleh menyebabkan kepada kematian. Apakah kepentingan imunisasi? Imunisasi ini dah ambil sejak lahir sejak lahir, kemudian ada umur sekian-sekian kena diberikan suntikan. Merupakan satu usaha. Imunisasi ini ialah satu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif. Secara aktif. Kataan aktif tu maksudnya kita ambil daripada luar dengan suntikan pada bayi, pada kanak-kanak dan orang dewasa pun, untuk menghalang daripada penyakit yang tertentu. Lain penyakit, lain vaksin dia. Contoh, untuk vaksin COVID-19 ni dia ada khas dia. Dia tak sama untuk penyakit lain. Lain penyakit lah. Macam awak yang pelajar perempuan diberi suntikan HPV kan. Suntikan HPV untuk mencegah penyakit kanser cervix kan. Jadi beri suntikan HPV. Diberi suntikan contoh dulu BCG. BCG untuk mencegah penyakit batuk kering ataupun tuberculosis. Itu contoh. Ataupun diberi suntikan rubella. Pelajar perempuan diberi suntikan rubella untuk mencegah penyakit sekiranya nanti mengandung anak yang cacat. Suntikan polio untuk mencegah penyakit polio. Dan macam-macam lagi. Hepatitis B, ada macam-macam lagi. Jenis suntikan yang diberikan bagi tujuan mencegah sesuatu penyakit yang tertentu. Dan suntikan itu dinamakan sebagai vaksin. Vaksin. Bila sebut vaksin ni maknanya ia bertujuan untuk mencegah. Mencegah daripada kena penyakit tersebut. Bukan untuk merawat. Dia bukan untuk merawat. Dia bukan untuk cure. Dia untuk prevent. Kalau merawat ni benda yang dah sakit.
benda yang sakit, kemudian kita nak sembuhkan dia, itu panggil merawat. Kalau mencegah, belum kena lagi, belum kena penyakit tu, kita dah diberi suntikan. Itu masuk suntikan jenis vaksin. Apakah yang dikatakan vaksin? Vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah dinilai mengikut keperluan piawaian antarabangsa terlebih dahulu. Jadi tidak timbul isu vaksin ni sama ada selamat ke tak selamat. Jadi vaksin yang masuk ke dalam negara kita yang melalui Kementerian Kesihatan melalui SOP yang ketat, bukannya sebarangan. Jadi kita kena yakin dan percaya bahawa ianya selamat untuk disuntik ke dalam badan kita. Okey, vaksin. Apa yang terdapat dalam vaksin? Jadi vaksin ini mengandungi antigen, seperti yang saya sebutkan tadi, antigen yang diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan suatu virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan. Sebab itu vaksin ini dia perolehi dia macam mana? Dia perolehi daripada punca kepada penyakit tu. Contohnya virus. Virus ni membawa penyakit, inilah penyakit COVID-19. So saintis dia kena dapatkan virus-virus tersebut, kemudian dia ekstrak, dikeluarkan, dapatkan protein dia, kemudian dilemahkan dalam makmal, kemudian dia injek, dia masukkan. Tapi bukan semua, sebahagiannya saja. Sebahagian lain dia akan tambah dengan lain lah untuk meningkatkan daya tahan. Apabila dia masuk ke dalam badan kita, dia boleh berfungsi untuk merangsang sel darah kita untuk mengeluarkan antibody. Jadi antigen ni yang dikatakan sebagai musuh ni, dia bertindak sebagai perangsang sistem imun tubuh. Bila dia masuk, barulah sistem badan kita akan menghasilkan pertahanan ataupun antibody. Selagi dia tak masuk, dia tak hasilkan. Oleh sebab itu, bayi perlu disuntik dengan jenis vaksin yang berbeza, tidak sama. Sebab apa bayi? Bayi kerana dia punya tahap ataupun sistem imunisasi masih lemah. Dia masih lagi bergantung kepada sumber-sumber luar. Bayi kan. Kalau dalam kandungan, bayi dalam kandungan mendapat antibody daripada ibunya melalui salur plasenta. Melalui plasenta ataupun dihubungkan dengan tali pusat daripada ibu kepada anak. Kemudian bila dia dilahirkan, anak tersebut ataupun bayi tersebut perlu diberikan suntikan. Suntikan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seperti mana jadual berikut. Kita tengok. Ini jadual ni memang kebanyakannya boleh dikatakan ada. Nanti balik cuba cari. Cari buku rekod imunisasi awak. Ada tak seperti ini? Antara imunisasi yang diberikan seperti BCG yang saya sebutkan tadi, BCG, hepatitis B, kemudian DTaP, HIV, polio, measles, macam-macam lagi ada semua tu. DT, HPV, tetanus, JE. JE ini untuk negeri Sarawak. JE ini singkatan bagi Japanese Encephalitis. Itu adalah nama jenis imunisasi yang terdapat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi tidak semualah. Ada sebahagiannya yang kena dapatkan sendiri di hospital swasta. Hospital swasta yang tertentulah. Dia ni secara umumnya beginilah. Saya punya carta dia. Baik. Apa kita BCG? Kita tengok satu-satu. BCG. BCG ini sebenarnya singkatan bagi nama Bacillus calmette-guerin. Sejenis bakteria. Sejenis bakteria tu. Bacillus ni bentuk dia ni. Bentuk Bacillus. Bacillus maksud bentuk rod. Seperti rod yang panjang. Calmette-guerin tu nama orang yang menjumpai inilah. Nama orang yang menjumpai vaksin tersebut. Dan dia punya fungsi memberi perlindungan terhadap tuberkulosis.
tuberculosis, iaitu penyakit TB ataupun batuk kering. Kemudian diphtheria. Diphtheria ni sebenarnya kombinasi antara difteria, tetanus dan juga pertussis. Ya. Biasanya penyakit ni ataupun bakteria ni dia masuk melalui tapak kaki. Ya, tengok ni, tapak kaki. Tapi tapak kaki macam mana? Kalau misalnya contoh, awak terpijak paku. Ya. Paku karat ke tak kisahlah. Paku kecil, paku besar ke. Kemudian ataupun mungkin tapak kaki awak tu luka. Cedera lah. Okey. Kalau cedera saja tak ada masalah. Tetapi sekiranya dengan cedera tersebut, awak boleh jadi sawan. Ataupun kita kata sawan ni, apa nama dia? Nama sains dia. Saya lupa lah nama dia, sawan ni. Nanti kalau ingat saya beritahu semula ya. Jadi orang yang jadi sawan ni, dia kita tahulah kan sawan macam mana kan, dia akan jadi badan dia menggeletar, kemudian dia mungkin boleh menggigit dia punya lidah dia sampai luka. Jadi dia perlu diberikan suntikan DTaP. Sebenarnya dia pencegahan ya. Kita dah dapat vaksin ni masa kecil lagi ya, untuk mencegah salah satu dari penyakit tetanus. Tetanus ni penyakit kancing gigi. Kancing gigi betul. Kancing gigi maknanya kita punya rongga ataupun rahang gigi ni tak boleh dibuka sebabkan oleh saraf kita mengalami masalah. Dia panggil crank. Saraf kita mengalami kekejangan. Itu yang menyebabkan keadaan-keadaan seperti sawan tadilah. Sawan. HIV ialah singkatan bagi Haemophilus influenza type B. Ya. Haemophilus influenza type B. Dia lebih kepada biasanya untuk mencegah kita daripada demam. Demam jenis Haemophilus. Haemophilus ni bahagian darah. Ya. Yang menyebabkan kita mudah demam. Jadi suntikan itu dapat mencegah kita daripada terap demam. Ataupun suntikan polio, ataupun dalam ditulis dalam kita punya rekod imunisasi ini sebagai IPV. IPV ialah singkatan bagi Inactivated Polio Vaccine yang memberi perlindungan terhadap penyakit polio. Penyakit polio ni macam mana? Kita punya sendi-sendi jadi lemah. Kemudian jadi kalau kita berdiri boleh jadi dia bengkok. Sebab tu orang yang penyakit polio ni dia perlu pakai alat sokongan untuk bolehkan dia berjalan dan sebagainya. Ataupun kita juga diberi suntikan MMR. MMR ni singkatan bagi measles, iaitu campak, mumps, beguk dan juga rubella. Rubella. Kalau rubella ni untuk perempuan lah. Orang lelaki tak bagilah rubella. Sebab orang lelaki tak mengandung. Jadi rubella ni untuk perempuan saja. Tapi untuk beguk dengan campak tu diberikan. Sebenarnya kita telah mendapat. Tapi ialah, itu saya sebut tadi, adakah anda telah diberi suntikan tersebut masa kecil? Sebab tu kena tengok rekod. Kena tengok rekod kesihatan ataupun rekod imunisasi. Rekod ni sangat penting. Rekod ni sangat penting. Dia jadi dokumen utama kalau nak belajar ke luar negara. Katakan ditakdirkan nanti awak dapat belajar ke Perancis contohnya, ataupun ke negara Eropah. Negara tersebut mewajibkan mana-mana student yang masuk negara dia tu mesti ada rekod kesihatan suntikan. Jadi kalau awak jenis orang anti vaksin, memang tak dapat masuk lah. Sebab benda wajib. Jadi ingat je balik nanti tengok. Bukan balik lah. Sekarang habis kelas ni tengok ada tak buku tu. Ini keadaan dipanggil beguk. Beguk. Beguk ni bukan disebabkan oleh makanan. Bukan disebabkan oleh kekurangan iodin, tetapi oleh jangkitan. Jangkitan oleh bakteria patogen lah,
yang kekurangan iodin itu goiter. Goiter itu lain. Itu disebabkan kekurangan iodin dalam nutrien. Tapi beguk ni ataupun dipanggil mumps disebabkan oleh jangkitan bakteria. Okey. Kemudian DT ni ialah dos booster yang memberi perlindungan terhadap difteria. D itu adalah difteria dan juga T itu adalah tetanus. Dia booster. Booster ni penggalak lah. Maksudnya kita akan diberikan untuk next punya injection untuk menggalakkan supaya aras antibody dalam badan kita ni melebihi daripada aras keimunan yang basic. Kalau lebih daripada aras tersebut, barulah kita dikatakan mendapat perlindungan sepenuhnya lah. Kemudian HPV, yang saya sebutkan tadi. HPV ialah singkatan bagi Human Papilloma Virus. Jadi vaksin ini diberikan kepada remaja perempuan berumur 13 tahun. Masa awal tingkatan 1. Kemudian diberi pula dos yang kedua dalam tempoh 6 bulan selepas dos yang pertama. Maksudnya tingkatan 2 lah. Tapi dia mesti sekurang-kurangnya selepas 6 bulan. Tak boleh in between. Tak boleh dalam masa 6 bulan. Dia mesti selepas dos yang pertama 6 bulan tu boleh diberikan second injection. Jadi HPV ini adalah satu suntikan yang diberi untuk mencegah kanser cervix bagi perempuan. Sebab tu HPV hanya melibatkan murid perempuan sahaja. Jangan pula lelaki pula suntik HPV. Tak ada, memang tak ada lah. Kemudian yang tadi saya sebut JE. JE adalah singkatan bagi Japanese Encephalitis. Ini punca ni daripada mana? Ini daripada babi. Babi. Siapa ada bulu babi? Tak ada bulu babi lah. Jadi biasanya nyamuk lah sebenarnya. Nyamuk yang menghisap darah babi tu. Babi ni kasar sangat. Kinzei. Darah kinzei. Jadi nyamuk menghisap darah kinzei yang ada bakteria. Dia pindah situ. Kemudian dia transfer ke manusia. Nyamuk tu gigit lah. Dia gigit manusia. Bukan gigit lah. Dia menghisap darah pula. Dia pindahkan air liur yang mengandungi bakteria ataupun patogen daripada babi yang berpenyakit tu ke manusia. Jadi manusia akan dapat penyakit tersebut. Penyakit JE. Jadi untuk mengelakkan daripada terkena penyakit tersebut, maka individu-individu yang biasanya yang terlibat dengan memelihara babi secara berskala besar, dia perlu diberikan suntikan JE. JE. Tak kira lah kanak-kanak ke orang dewasa ke, semua kena. Baik. Jadi kita akan lihat daripada apa yang kita belajar berkenaan dengan keimunan ni. Sebenarnya keimunan ni dibahagikan kepada 2. Sama ada keimunan tu pasif ataupun keimunan tu aktif. Keimunan aktif maksudnya kita memperolehinya daripada luar. Kita dapat daripada luar, sumber dia daripada luar. Keimunan pasif, badan kita yang menghasilkan antibody. Baik, kedua-dua jenis keimunan ini diperoleh sama ada secara semula jadi ataupun melalui buatan. Kita akan tengok. Keimunan pasif. Kita tengok gambar ni. Nampak tak gambar ni? Gambar apa ni? Adakah anda semasa kecil, semasa lepas lahir, menghisap susu ibu? Balik nanti tanya. Tanya. Jadi dia kategori keimunan pasif. Jadi badan memperolehi antibody daripada sumber luar. Sumber luar seperti contohnya bayi mendapat antibody apabila dia menghisap susu ibu. Maknanya dalam susu ibu dia mengandungi kolostrum. Kolostrum.
Kolostrum ni adalah satu antibody yang sangat tinggi yang diberikan direct kepada anak tersebut. Okay. Jadi dia kategori keimunan pasif semula jadi. Saya buat tulis sebagai KPS. Keimunan pasif semula jadi. Jadi bagaimana dengan keimunan pasif buatan? Keimunan pasif buatan. Kita tengok sebenarnya. Ni kita potong ni. Sebab dia bukan keimunan pasif buatan, dia adalah keimunan pasif semula jadi. Okey, keimunan pasif semula jadi tadi saya sebutkan dapat daripada daripada anak yang menyusu ibunya. Jadi terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu ataupun darah ibu yang merentasi dinding plasenta ni ketika dalam kandungan. Ketika dalam kandungan. Jadi keimunan ni adalah sementara dan singkat kepada bayi. Adalah tempoh 9 bulan lah. Kalau 9 bulan dalam kandungan, kemudian bukan 9 bulan lah sebenarnya, dia dalam 6 bulan 7 bulan je. Kemudian selepas lahir, bayi itu menghisap susu ibu ni dalam tempoh kurang daripada 2 tahun. Jadi itulah tempoh dia dan singkatlah. Okey, itu keimunan pasif semula jadi. Bagaimana dengan keimunan pasif buatan? Okey, keimunan pasif buatan kita memperolehi antibodi itu apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Istilahnya antiserum. Disuntik. Kataan buatan ni maknanya suntik. Disuntik. Bila suntik, maknanya daripada luar lah. Cuma sekarang ni dalam antiserum tu dah ada antibody. Itu beza dia. Macam susu ibu tadi, dalam susu ibu tu ada antibody. Kemudian dalam antiserum pun ada antibody. Cumanya antiserum ni daripada darah. Mungkin darah haiwan. Mungkin darah daripada ular. Kalau daripada ular, contoh orang yang kena patuk ular. Jadi bila kita kena patuk ular, bisa ular tu dia telah meresap ke dalam darah. Jadi untuk neutralize, untuk menyingkirkan bisa ular tu, maka satu suntikan segera yang diberi nama sebagai anti-venom. Anti-venom. Jadi anti-venom ni dapat meneutraliskan bisa ular yang masuk tadi. Sekiranya tidak diberi, maka ia boleh menyebabkan kepada kematian. Jadi sebenarnya anti-venom tu terhasil daripada bisa ular tu juga. Yang diekstrakkan. Maknanya saintis yang berkaitan dengan ular ni, dia akan dapatkan bisa ular tu, kemudian dia bawa ke makmal, dia ekstrakkan bisa tu, jadikan anti-venom untuk disuntik kepada mereka yang terkena bisa atau terkena patukan ular. Jadi antiserum ni dia berbeza dengan vaksin. Beza. Antiserum dia bila diberikan dia bertindak segera. Dia perlu bagi tindak balas segera. Dia tak boleh tunggu lama. Jadi tindakan dia melawan patogen tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Maknanya kita tak perlu menghasilkan antibody. Antibody itu memang daripada luar. Daripada luar tu sendiri. Kita bawa masuk ke dalam badan kita dan dia akan musnahkan patogen yang terdapat dalam badan kita. Jadi antiserum ni tadi ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibody untuk mencegah penyakit. Dan dia adalah bersifat segera. Dia mesti segera. Kena patut ular kan, takkanlah kita nak tunggu lagi. Jadi kena segera. Dalam masa setengah jam mesti dia react terus untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Tetapi dia bersifat sementara. Maksudnya mungkin dia akan diberi suntikan lagi. Sebab tindakan dia walaupun segera, tapi sekejap je. Sementara je. Kena bagi lagi beberapa kali supaya aras keimunan tu melebihi daripada yang sepatutnya. Bagaimana dengan keimunan aktif? Inilah keimunan aktif. Keimunan aktif ni
iaitu badan kita menghasilkan antibody sendiri. Badan kita menghasilkan antibody sendiri, tapi dia perlu dirangsang oleh antigen. Yang tadilah vaksin tadi tu. Seperti vaksin lah kan. Tapi kemudian aktif ni ada dua lah. Satu kemudian aktif semula jadi, dan satu lagi ialah kemudian aktif buatan. Yang buatan ni maksudnya kena bagi suntikan. Yang semula jadi ni macam mana? Okey, kemudian aktif semula jadi ialah merujuk kepada kita memperolehi antibody setelah kita sembuh daripada suatu penyakit. Kita kena dapat penyakit dulu. Ya, kita kena dapat suatu penyakit, kemudian kita sembuh, kita sihat. Okey, bila kita dah sihat tu, kita akan dapat antibody. Jadi antibody yang ada dalam badan kita ni, dia akan kenal pasti. Sekiranya datang lagi patogen yang sama ataupun antigen yang sama nak menyerang kita, jadi badan kita dah cukup untuk melawan penyakit tersebut. Terhasil selepas seorang sembuh daripada serangan penyakit. Jadi keimunan berpanjangan selepas yang kita, contohnya kita kena demam campak lah. Kita demam campak. Mungkin seminggu, 2 minggu. Demam campak tu daripada kepala sampai kaki teruk lah kita kena tu. Kita demam. Kita tak sihat Kemudian kita sembuh lah selepas tu. Jadi kita telah mendapat antibody untuk demam campak. Jadi sekiranya virus demam campak datang sekali lagi untuk menyerang kita, badan kita dah ada cukup antibody untuk melawan patogen tersebut, untuk melawan virus demam campak tersebut. Maka kita tidak kena dah untuk kali yang kedua. Bagaimana dengan kemudahan aktif buatan? Okey, yang vaksin tadi dia kategori kemudahan aktif buatan, iaitu dia terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati ataupun yang lemah dimasukkan ke dalam badan kita, dan dia akan merangsang sistem keimunan kita ni. Dia akan merangsang. Dia akan mengejutkan, ibarat dia mengejutkan sistem keimunan kita ni supaya menghasilkan antibody. Jadi kita perlukan macam sumber luar ataupun orang luar untuk kejutkan sistem keimunan yang mungkin tidur. Sistem keimunan kita ni sebenarnya tidur. Dia akan terjaga bila ada benda masuk. Bila ada benda luar masuk, dia akan jaga. Barulah hasilkan antibody. Jadi keimunan jenis ni, dia bila dia beri suntikan ni, dia tempoh untuk long term punya prevention, untuk jangka masa panjang. Mungkin kita diberi suntikan kali pertama masa umur sekian, kemudian kali kedua kita kena beri. Macam tadi dah contoh HPV ada dos 1, dos 2. Dos 1 tu mungkin tak cukup tinggi. Kemudian selepas 6 bulan, dos pertama diberi dos yang kedua. Barulah dos yang kedua tu dianggap melepasi daripada aras keimunan. Aras keimunan. Bila melebihi aras keimunan, sekiranya ada virus yang spesifik, itu kalau HPV ni virus tu lah, virus papilloma tu, memasuki ataupun cuba memasuki sistem badan kita sudah ada antibody untuk lawan penyakit tersebut. Okey, saya rasa kita akan stop di situ Kita akan berhenti di sini, iaitu keimunan aktif buatan, iaitu hari ini 3 hari bulan 3 2021. Okey, kita stop di situ. Ada sebarang pertanyaan? Ada sebarang pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Boleh faham panjang sikit hari ni Jadi itu sajalah perjumpaan kita hari ni. Jadi seperti biasa, kita akan tengok nanti buku SPS Buku SPS tu muka surat berapa yang berkaitan. Sebab hari ni saya pergi sekolah, saya tak bawa buku tu. Buku tu tinggal di rumah. Jadi nanti saya akan maklumkan semulalah buku SPS tu muka surat berapa yang awak perlu buat Tapi nota seperti biasalah